Dia nak tengok kita penusyuk. Okey, saya ada ni contoh saya ada lagi kot. Ni nusyuk lah. Okey, nusyuk ni. Tak boleh lah. Dia nusyuk ni setahun sekali je. Macam contoh saya pergi bulan 2 ni tak boleh masuk dah. Mereka saya pakai kena kadang-kadang nak cakap susah. Mekah tak nipu, tapi kadang kalau kita nak masuk kita nipu lah. Dan je mah dia contoh pakcik ni boleh berjalan, tiba-tiba saya tak boleh masuk. Cik Haji duduk atas roda cik. Cik tiba, tak apalah, pakcik duduk atas roda, konon-konon tak boleh jalan, tolonglah saya bawa ni pakcik ni. Masuk pada sihat aja waktu tu. Tapi tu lah tak boleh sebenarnya tuan-tuan. Mak cakap lah. Tapi benda tu dah jadi trend. Kan saya duduk mikir kan, saya kata macam mana kita pergi Mekah tak nipu lah. Tiba-tiba sampai kan nipu juga sebenarnya. Nipu. Orang tak sakit dah jadi sakit baru tu. Kerana bahaya. Yang pakcik tu pula kesian seronok juga kena tolak. Tapi kena ingat, buat Allah mampu kan, elok boleh berjalan tu lumpuh. Nanya member. Kerana masuk dalam rodah. Kan susah kan dia kata. Okey, itu nusyuk. Okey, kemudian visa Saudi bayar. Okey, yang itu memang susah sikit lah. Okey, yang itu pun sama. Tuan-tuan kena buat contohnya dia ada. Okey. Dia ada. So nak buat benda ni memang agak susah. Dia ambil dia hari. Itu tak apa. Yang bab-bab tu biasa kita buat kan. Semua settle Apa pergi kerja mana? Rasional. Akak? Kira mau Johor kan. Okey, so dia semua dah buat dah benda ni. Dia benda ni kena awal. Dia bukan seminggu. Biasanya sebulan lebih tu dah minta dah. Okey, dia punya pasport, semua benda ni kita akan buat. Tapi macam mana pun untuk yang visa tu kita buat sendiri kan. Buat sendiri. Dulu lain kita hantar dia buat, kita tahu-tahu kita nak pergi umrah je. Sekarang tak, tuan-tuan kena buat. Susah. Sebab tu kalau ada mak-mak ayah-ayah ni, biasa kita akan ajarkan, kita akan buatkan untuk dia. Okey. Baik. Ada apa soalan tak untuk setakat ni? Sebelum saya pergi terus. Apa? Ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa nak betulkan? Jangan kata saya cakap ni semua betul tau. Kadang-kadang pun kita pun manusia khilaf. Ada juga yang kesilapan. Kalau ada salah, tegur saya. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya dulu? Okey, kata saya teruskan. Okey, semasa mengerjakan ibadah umrah. Okey, inilah tadi kita pergi tadi. Okey, rukun umrah. Rukun ni benda yang memang kena buat untuk mensahkan kita umrah, dapat umrah tu. Pertama, niat ihram. Okey, tadi kan saya tunjuk. Okey, niat ihram. Niat ihram dia ada bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun tak apa, Allah ni Maha mengetahui. Okey. Sebab apa kadang-kadang orang dia patah macam semayang, tuan-tuan perasan tak di masjid tak? Ada orang dia akan habis Allah jatuh balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jatuh. Sebab apa? Sebab dia nak betulkan niat dia. Nanti cukuplah sahaja aku semayang fardhu isyak. Cukuplah. Ini kan Allah jatuh balik. Orang sebelah dia. Kadang-kadang kita sebelah pelik benda lah orang ni 3-4 kali Allah. Betul je. Betul lah. Orang kaki masjid perasan. Dia akan perasan begini. Okey. Tak apalah ya. Maksudnya dia juga baca ni ihram bersemayam. Tak apa. Okey, lepas tu buatkan tawaf. Ni kan dekat luar tu ada replika Kaabah. Jangan pula kita pergi pusing Kaabah tu kan balik alhamdulillah mak hari dapat umrah. Jangan. Yang tu tak sah tu. Itu contoh. Tu contoh saja Kan saya tunjuk bermula pada mana semua cuma itu replika. Nanti kita akan beri gambaran. Dia sebenarnya nak mula nanti dia ada lampu hijau. Kaisar buat situ. Dan kena ingat, nak pesan awal-awal yang bakal nak pergi umrah, jangan berpusing pusing badan. Melainkan kalau kita buat tu, dia sana tu kata, saya tanya juga orang sini ada tak orang lain boleh Malaysia. Sana yang kasarnya orang kulit hitam, orang India. Ada jaga. Yang orang kulit hitam ni langgar dia rempuh badan dia besar mana kak. Kalau India ni dia biasa apa tu dah dia menangis kerja dia. Dan jangan pelik. Jangan ikut dia. Sebab apa? Dia kadang-kadang tudung pun nampak rambut tak. Kita wallahualam, dia agama dia wallahualam, tapi di situ tetap percaya. Saya dengar tu dia orang cakap mentawis cakap lah kan, kita ada orang Arab dulu tu kan. Dia cakap dia kadang bukan Islam mana, tapi sebabnya dia percayakan Allah. Okey, dia kat Allah. Okey. Baik. So, lepas tawaf sa'i pun sama ada niat dia, nanti kita ajar. Okey, lepas tu kita akan pusing. Ada tempat berlari-lari anak. Dia panjang jugalah, dia ada lampu berlari-lari anak. Kalau boleh, itu sunat tu. Jangan kata dibuat pula. Kalau rasa kita tak sihat,
tak salah. Kalau sihat buatlah. Okey, kalau tak sihat, tapi jangan kata saya itu, oh ustaz khabar itu sa'i itu tak sihat saya buat. Yang tak yang sunat ni yang berlari anak tu. Bukan kata baik, oh itu tak sihat. Tak, tetap kena buat. Cuma berlari-lari anak. Okey, cukuplah berjalan biasa, berjalan laju sikit. Macam saya buat juga. Dan saya sihat, saya berlari betul. Tapi tak ada lari laju macam pokok budak-budak ni. Kita slow lah, orang tua-tua saya ni kan. Jadi saya buat slow. Okey, tapi buat. Okey, lepas tu tahlul. Tahlul, abang siapa-siapa dah begini, paling mudah jangan bawa gunting. Gunting dia gampang. Bawa mesin je. Kat sana berniaga bisnes, abang boleh bisnes sana. Okey, dia duduk dekat tepi tu, dia sewakan mesin. Berapa kemarin ada? Berapa rial ada kita tu? 50 kan? 50 rial sewa dia punya mesin. Kalau gunting 30 lah. 30, abang duduk tepi tu boleh buat duit. Balik Malaysia banyak duit abang pergi. Oh saya pergi bukan ambil duit, saya dapat duit lagi ada. Sana boleh buat bisnes. Okey, so bawa ni je, bawa sendiri. Ataupun pergi kat kedai tu beli je gunting. Tapi kalau saya jujur, rugi kalau pergi umrah, Mekah, haji ke tak botok kepala. Tapi jangan riak pula saja je kan, lalu kat orang garu kepala. Kau boleh umrah ke? Boleh umrah, saya botak dia. Itu niat pula, salah niat pula. Okey, so orang kata tahlul. Habis semua ni macam tadi, dah habis pun detik habis, kita ketik masa ikut susunan. Tak boleh abang susun hati, wih panas ni nak tawaf, biarlah buat sa'i dulu. Tak boleh, kena ikut aturan. Mula tawaf, lepas tawaf kita sa'i, lepas tu kita tahlul. Okey, saya nak pesan ketika tawaf. Ada soalan tanya, dia kata okey, ketika kita tawaf 7 pusingan. Okey, 7 pusingan. Kita kena habiskan 7 pusingan ke ataupun kita boleh berhenti-berhenti? Siapa berjawab? Sudah. A, boleh diteruskan. B, boleh berhenti. A, B. Sudah. A, B boleh berhenti. Tapi tak boleh lah. Dia kata, dia kabah kat luar. Kata apa, kan mari saya tunjukkan sambil cerita. Katalah habis ni, tak boleh berhenti sesuka hati. Dekat pacar rumah ke, nak pergi minum lagi minum, lepas sambung, tak boleh. Berhenti pacar rumah tu, pergi minum balik, tuan-tuan kena ulang pada awal. Itu boleh mudah. Okey, tapi tak penuh sangat lah begitu, melainkan betul-betul dah darurat. Macam juga sa'i boleh berhenti rehat, tapi tak ada masalah sebab sa'i sekarang ni tempat dia dah aircon. Cuma kaki kita sakit sikit sebab dia lantai dia marmar, bukan mozaik, marmar yang tempat. So sakit kaki sikit lah, lemah sikit. Kita kata orang faktor umur macam saya lah, faktor umur macam saya lah. Kalau umur muda je ni tak salah ke. Okey, baik. So boleh semua Okey, terusnya. Okey, wajib umrah niat ihram di mikat. Di mikat ni tempat dia. Dia ada tempat dia untuk baca mikat. Kalau manazir dekat masjid apa dia ada. Nanti semua yang tu semua mutawif akan bawa kita. Biasa ejen akan bawa minimal berapa? Tiga kali kan. Sekarang 3 kali. Okey, untuk buat umrah. Tapi terserah bagi kita nak buat sendiri pun boleh. Biasanya kalau yang bawa kali pertama pergi ni, kali pertama tak? Agensi juga. Ada kali berapa? Kali pertama. Okey, yang mana kali pertama ni biasanya dia kalau dah dia berani, kali pertama dia pergi, kemudian seterusnya dia akan buat sendiri, terpulang. Tapi tu saya kata kat sana hatilah. Jangan pula alah aku relax rupa macam bandar Temeloh je rupa sini. Jangan sesat barabat je orang kita. Okey, sana yelah sesat kan, tempat Mekah kan. Okey, so niat pada dia kita buat berapa kali, tapi biasanya 3 lah. Okey, tapi macam saya tadi, perbanyakkan tawaf sunat. Waktu tu minta lah segala benda. Tuan-tuan takut macam apa tadi orang minta viral kan, ingat tak kelepas puluh dah lah orang hentam dia. Dalam bawah ni saya tengok viral kaya dia. Mulalah kita ngikut pula lagi puluh. Janganlah, okey, buat je, jangan takut. Kita nak minta dengan siapa kan? Kita minta dengan Allah lah. Okey, next one. Okey dah dia dah. Okey, ni tabiat. Ni tabiat ni waktu kita sampai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Ni dia. Maksud dia hamba mudakkam je pakai ini seronok. Biasa orang kali pertama pergi menitis air mata. Tengok. Tu saya kata tuan-tuan, Kaabah ni akan sampai dah belum? Confirm dah kan? Sebab ejen sampai lagi Okey, zaman sampai Kaabah ni besar ke Haji? Kalau ikut acik lah, kalau kita betul akal logik manusia kecil kan, betul kan?
Dia lebih kurang dalam bangunan 2 tingkat je gitu 2 ke 2,5 tingkat. Tu je tuan-tuan sebenarnya. Tetapi Allah Maha Kuasa, kita tengok Kaabah tu sebesar-besar apa? Besar. Macam orang cakap kan, dekat Kaabah ni orang menangis tengok dosa. Tu orang takut. Ada pula orang kata apa, dia momokkan cerita, nanti kau pergi sana dekat Kaabah tu dia ternampak dosa kau buat apa pun curi orang nampak. Tuan-tuan, kabar tuan-tuan, tai tu 10,000 manusia, mana Allah nak pancarkan semua sekali kat situ. Ketor tengok dah macam filem kan. Maksudnya tuan-tuan sendiri yang dapat rasa. Itulah kelebihan Kaabah. Bila tengok Kaabah ni, na'udzubillah min zalik, waktu tu kita rasa ya Allahu Akbar, banyak dosa kita, terlalu banyak. Dan waktu paling sedih sekali, menyakit, paling kata hati tak terima ketika kita tawaf. Akhir tawaf apa? Wida. Dan juga waktu kita tinggalkan makam Nabi, sama juga. Kita ziarah terakhir tu, waktu tu kita tinggal, saya yang terbaru, saya pergi baru ni, saya naik bas, selagi mana mata saya terpandang pada kubah hijau di Madinah, Masjid Nabawi. Ada apa dekat kubah hijau? Alhamdulillah, ada makam bagi dia junjungan kita, kekasih Allah, maka Rasulullah. Waktu tu tuan-tuan, sehingga saya habis mata saya sendiri, mata. Sampai waktu saya tinggalkan tu, saya kata Rasulullah kata, aku akan tinggalkan kamu, aku berjanji dengan namamu, aku berjanji dengan nama Allah, aku akan sampai tahun 2025. Saya nak pergi lagi tuan-tuan. Sebab tu saya tak tahulah, saya suka dengan adik-adik saya suka cerita pasal Rasulullah. Ketika kereta saya suka, ni tahulah saya. Sebab tu tuan-tuan tengok saya boleh bercakap, dapat tengok teks. Sebab memang kerja saya membebel. Siapa nak jadi ceramah, hobi ni kena membebel. Saya suka cerita. Atau motor, kadang-kadang saya pun saya cerita. Kadang-kadang bila ingat Rasulullah tuan-tuan, lah kita ni hamba dia kan, umat dia kan, kita nak dengan dia. InsyaAllah tuan-tuan, saya doakan hari ni Allah bawa tuan-tuan hari ni akan sampai. Tak kira dengan ejen mana, tiram ke, lobster ke, ketam, ikutlah. Yang penting tuan-tuan akan sampai insyaAllah. Okey, baik. Okey, ni mikat. Okey, niat mikat bersempadan. Maksud mikat ni adalah sempadan antara tanah haram untuk kita buat umrah di Mekah. Kita bawa. Okey, ini tempat dia, Kainu Manazil bil Ali Hidayah. Dia tu paling dekat adalah Masjid Aisyah di Tanah ini. Betul, masih berdekat kan? Kita pergi malam tu. Okey. Tapi di sana tu dia kata kalau boleh kena rujuk dengan mutawif apa? Orang Arab ni, Allah Akbar, dia kerja dia memang belik lah. Dia kencing. Saya pergi tu tuan-tuan, bayangkan waktu tu mata wang Malaysia jatuh, satu kereta tahu berapa tuan-tuan dia minta? Tengok murah tak? Tapi kali dengan duit kita, Allah, kiranya tuan-tuan boleh bayar bulan kereta, dia minta berapa? 350 rial. Duit kita berapa? 800. Bayangkan. Kena hati-hati sana. Sana memang ni lah, dia tahu punca duit dia kan. Saya pernah tanya juga ustaz kat sana. Saya kata kenapa orang Arab ni, saya kata mutawif, saya kata tuan-tuan tengok bawah ni ada dalam surat khabar, dia bertunang dengan hati dia Kuantan, Datuk mutawif saja, Ustaz Ufizi. Okey, saya kata dia kata benda ustaz, dia kata benda nak heran, dia orang memang dekat Mekah ni hari-hari dia kata dia buat dosa kejap dia pergi dah semayang taubat balik. Itulah hobi dia. Wallahualam, ini mana ustaz kita memang sangat kuat cuma kita lah kena kuat juga hati kita. Okey, ini tempat dia. Okey, mikat ni ada tempat, maksudnya tempat abang pasal niat. Tak boleh abang pasal niat dekat hotel. Akak tak boleh pasal niat dekat hotel. Siapa nak pergi umrah lagi tu, okey, dia tak boleh pasal niat kat hotel. Asal jaga umrah pergi talih, kena pergi ke tempat-tempat ni. Okey, biasanya setiap kali dia buat lawatan, dia akan cakap okey tuan-tuan, kita ni akan pergi ke lawatan sekian-sekian tempat. Yang lelaki yang mana nak menunaikan umrah, bawa ihram, kemudian nanti kita akan pasal niat, tukar pakai ihram. Nak mandi sunat ke apa, boleh itu pasal niat di khabar. Yang perempuan bersama. Okey, tapi tak ramai. Biasanya dia buat umrah sekali, lepas tu tak nak dah. Tak nak. Tahu lah, nak cakap situ terpulang lah, terpulang. Tapi bagi saya, buatlah selagi boleh. Okey, baik, seterusnya. Okey, wajib umrah meninggalkan segala larangan yang ihram. Okey, ni pun sama Teza. Macam tadi cuma tambah-tambah lah. Okey, minyak wangi tadi saya kata dekat abang lihat. Okey, benda ada sini sama. Okey, kecantikan meninggalkan rambut dulu tu jangan. Janganlah nak tarik rambut. Waktu tu dah nak tarik misai dia janggut ke. Tapi betul waktu tu dugaan banyak. Waktu tu lah dan janggut kita gatal, tarik gatal sikit. Jangan cabut waktu. Okey, boleh batalkan sehingga apa habis pada tahlul. Okey, baru boleh. Okey, yang tu biasa saya sebut tadi. Okey, next. Kalau macam pejabat
apa rambut ke yang buku sendiri tak apa. Tak apa. Tapi maksudnya terjatuh tak apa. Maksudnya jangan buat benda yang menyebabkan dia jatuh. Garuk kepala, contohlah kalau sikat rambut ataupun pada sikat tu kita biasa nampak mudah tau. Kat rumah pun rambut menggembar juga macam tu kalimah kan. So kat sana pun sama juga sebenarnya. Lebih kurang je. Okay. So maksudnya garuk kepala cukup lah garuk sikit. Garuk sikit je. Jangan waktu tu lah kita genyek-genyek. Benda kita rasa boleh menyebabkan kita boleh gugur bulu tu. Okay, contoh bulu tangan kan. Adalah garuk waktu tu lah kita beri keruknya. Waktu tu lah hujan kuat. Okey, dia orang kata syaitan kan. Tak ada syaitan je, kita syaitan je sebenarnya. Okey, benda tu jangan kau kuat-kuat menyebabkan dia gugur. Syarat aje. Okey, syarat aje. Okey, baik, next. Ni dah sebelum niat umrah. Okey, yang ni dah tadi. Okey, sunat tadi dia khabar tadi, sunat dia. Okey. Next. Okey, ni rukun umrah, dia niat umrah dia. Okey, tu niat dia. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Ini ketika abang nak buat umrah. So bila abang dah pasang niat ni, maka terpakailah segala syarat-syarat yang boleh membatalkan tadi. Kan? Maksudnya jangan sampai kalau boleh gambar kena dam. Tapi dia contohnya jangan fikir takut pula. Okey, dia ada benda kalau terlupa. Tapi kalau saya saja buat lupa tak boleh lah. Okey, saya lupa boleh lah. Cuma kalau macam abang sekarang ni, ini musim panas sekarang ni. Sejuk dia akan berakhir bulan 2 bulan 2 akan berakhir sejuk. So kena bawa lah baju sejuk sikit tapi sejuk dia taklah sejuk macam kata apa terlampau-lampau dekat Paris tu. Okey, baik, ni okay, tambahan untuk buat bersyarat sahaja aku okey, ni kena panjang lah. Okey, next. Okey, ni niat ketiga tawaf. Tadi pernah abang baca dia niat dia untuk umrah. Jangan tak baca pula niat ni. Waktu tawaf tu kita berhenti je, kita duduk kat barisan tu. Biasanya nanti ramai kumpulan kita tu. Ramai kumpulan kita, lepas tu imam kita punya mutagab berdua. Sahaja aku menunaikan tawaf, aku melaksanakan tawaf 7 pusingan bagi menunaikan umrah ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Bawa kita jalan Bismillahirrahmanirrahim. Buat. Okey, itu kata mutah kacau sebenarnya. Jangan gabra abang. Tak usah nak study sampai rabun mata, tak usah. Kat sana boleh abang fikir bahasa Melayu je bang. Allah tahu. Okey, Allah tahu. Orang Jawa cakap Jawa pun Allah faham kan. Betul lagi kita cakap Melayu ni. Orang Arab tu ialah kan. Buat je. Ikut janji syarat abang ikut pada mutawif. Jangan lepaskan dia. Okey. Baik. So buatlah. Okey, tawaf sunat ni kata tadi. Tawaf sunat 2 okey semua. Okey, cuma pakai tetap ihram. Tetap ihram. Okey, ini untuk tawaf umrah tahu. Bukan tawaf sunat. Saya pergi pada tawaf umrah. Dan okey, ini tak apa, dia ada pernah okey. Saya pesan, tidak ada bacaan yang menyebabkan kalau tuan-tuan perempuan tak baca batal umrah tuan-tuan. Melainkan niat. Ada orang baca gini. Kalau tu saya kata kalau kat sana kalau India, Indonesia dia baca kuat Allahumma, kena tumpah. Saya senang je. Saya buat itu tawaf pertama saya baca Fatihah je sampai habis tawaf pertama. Bila habis tu tawaf kedua saya baca Qul huwallah. Qul huwallah pun juga rugi surah Ikhlas. 3 kali tuan-tuan baca surah Ikhlas bersama dengan apa? Khatam Al-Quran. Tuan-tuan, saya sampai ini saya amalkan. Ayah saya dah tak ada. Ayah saya meninggal pada usia saya 18 tahun. Waktu tu saya mula belajar menjadi manusia. Saya kena menanggung adik-beradik saja. Waktu susah, saya bukan di pesakit lagi tu. Saya kerja tukar basuh kereta. Saya tuan-tuan, kalau ikut betul latar belakang saya bukan orang yang pandai. Cuma biasa je. Tapi setakat hari ni, kalau setakat kali meromping tu, Ustaz Main insyaAllah orang kenal kot. Suki Ustaz Main kenal kot. Tapi sebab apa? Adalah sebab Allah nak yang bagian. Sudah cerita saya buat itu semua. Saya baca Qul Allah. Pertama saya baca Qul Allah untuk diri saya. Yang kedua saya baca Qul Allah tu 3 kali untuk ayah saya. Yang ketiga saya baca untuk mak saya. Untuk adik saya semua habis. Lepas saya baca untuk Nabi Muhammad SAW. Itu saya tak pernah lupa. Baca Fatihah. Baca pertama aku hadiahkan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW. Yang kedua saya bacakan untuk ibu dan ayah saya. Ibu saya satu, lepas tu ayah saya satu, para sahabat Nabi-Nabi. Amalkan, buat 7 pusingan sampai. Okey, yang ketiga kita baca apa pula? Ikutlah nak zikir ke, nak doa. Tapi yang terakhir 7 tu lah yang berdoa sepanjang habis tu.
Ya Allah Tuhan kau ampunkan dosaku. Sebelum nak minta kaya, ampun dosa dulu. Ya Allah kau bersihkan hati aku. Jadikanlah aku anak yang soleh. Jadikanlah aku insan yang bermanfaat kepada masyarakat dan agamamu. Buangkanlah aku daripada rasa sombong dan takabur. Janganlah jadi aku seorang manusia yang tidak pandang kepada kesusahan orang lain. Bagilah apa yang aku miliki hari ini akan aku kongsikan kepada orang lain. Lepas tu aku cakap, kau gunakanlah aku rezeki yang murah. Kalau kita main projek, saya cakap dia betul. Dia orang aku, bagilah bisnes aku macam ni gini-gini, bagilah aku dapat tender. Cakap apa? Doa, apa nak takut? Kita je tahu kan? Apa nak takut? Nak malu apa bang? Okey, so itu antaranya. Tapi kalau ada bacaan lain khusus nak baca Yasin ke, tu pula lah. Cuma jangan sentuh Kaabah. Siapa berjawab dengan saya kenapa waktu tawaf umrah jangan sentuh Kaabah? Siapa berjawab? Okey, sebab apa tak benar? Kaabah ni tuan-tuan pegang, mandi garang, basuh tangan masih berbau. Saya ada satu, saya punya apa, mata serpai tu kan, saya simpan sebenarnya. Sebab apa saya letak ke Kaabah tu, saya saja wangi. Kalau saya rindu saya pergi cium. Memang bau dia wangi bang. Lepas tu tak tentu. Waktu tawaf pun jangan tentu abang-abang tengok orang pegang menangis tu apa pun tak boleh. Tahu sunat je boleh buat. Okey, tahu sunat je boleh. Okey. Orang nak semayang kau tu apa buat tawaf dulu. Habis sampai kala settle tu abang Okey baik, next ke mana? Okey lagi. Ni dah. Okey jadi dengar. Kesilapan biasa membuat ketika tawaf bau pusing nanti kamu tadi kan. Okey, so kita mesti dia macam ni lah, belah kiri kita ke sana. Jangan nak pusing-pusing belakang, tak boleh. Melainkan ketika kita buat tu ada orang terlanggar. Kata jangan saja-saja nak pusing. Okey, tu boleh. Okey, yang ni biasa buat lah. Nampak aurat ketika wanita perempuan melambai, ni pun jaga. Sebab itu perempuan dia berbeza. Kalau orang Malaysia ni bahasa alhamdulillah lagi lah. Okey, saya tengok alhamdulillah. Okey, waktu nak lambai tu cukup jangan agak terlalu tinggi. So apa? Ingat, bila kita angkat terlalu tinggi, yang perempuan nak kata berselak, dia punya tekuk, walaupun tak nampak dia punya kulit dia, tetapi nampak bentuk badan, dikira sebagai aurat. Ingat ya, perempuan laki senang. Laki senang. Cuma abang jangan malu ketika tawaf nanti abang akan keluarkan bahu ni. Ada orang malu. Malu. Apa nak malu? Kita depan Allah. Itulah pakaian kita. Dekat akhirat ni kita langsung tak pakai apa-apa. Okey. Baik, asyik membaca doa terlibat dengan wanita. Okey, asyik membaca doa terlihat dengan wanita tu kan tadi, dengan dia menjaga itu aurat kita. Okey, menyentuh kain Kaabah tu. Dan Hijr Ismail ni dekat Kaabah tu nanti dekat sebelum lengkungan tu dia ada satu binaan. Dalam tu ada tapak kaki Nabi Ismail Nabi Ismail. Orang suka berebut tengok yang tu. Suka berebut. Tak apa, lepas tu abang tengok apa abang lepas pergi umrah tu. Okey, next. Okey, ini binaan Kaabah yang abang kan tahu. Terus kata kat luar tu replika saja, tak lengkap sepenuhnya. Okey, jangan kata tawar-tawar dapat umrah, tak dapat umrah yang tu. Okey, tengok. Okey, Hajar Aswad nombor 1. Saya nak pesan mana-mana yang pergi jangan berebut-rebut nak pegang Hajar Aswad ni cium. Sekarang ni tak macam tahun saya pergi 2013, 2010. Sekarang ni ada bisnes kat situ. Betul tak cik? Ada bisnes. Siapa nak pegang nak cium bayar. Silap-silap dipijak sadaqallahul azim. Terus kata, andai kata Allah doa kat situ, kalau andai kata Allah izinkan kita nak pegang, cium ni peganglah. Kenapa orang nak pegang, nak berebut? Saya dengar, kalau dengar Ustaz Wadi Anwar cakap lah, dia kata benda kita berebut nak pegang Hajar Aswad. Sebab apa? Sebab dia adalah batu daripada syurga. Tetapi rasa dosa, rasa bersalah, rasa takut kita tak wujud. Ingat, asalnya Hajar Aswad ni berwarna apa? Putih bersih umpama susu. Sekarang ni Hajar Aswad tu tuan-tuan hitam. Macam handphone yang hitam. Sebab apa hitam? Itulah dosa-dosa umat manusia. Sebab tu kita tengok kita jadi berubah. Takut tak? Tapi sekarang tak. Jadi Hajar Aswad ni kalau dapat pegang alhamdulillah, tak dapat pun tak apa. Yang penting ni tuan-tuan, cerita izin kat depan ni, kalau tuan sunat, yang paling penting tuan-tuan, kalau nak sangat doa ni tempat dia. Saya tu dapat sini tu. Sini pintu mat. Saya dapat tu, saya gambarkan anak buah saya, jangan lepas tangan, jangan lepas doa apa puas. Dah puas betul kau berdoa baru bagi
orang lain. Tuan-tuan dah lepas, mimpi dah tuan-tuan nak dapat baliknya. Ini tempat yang memang dah Mekah ni semua makbul. Sini berdoa, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Saat tu tuan-tuan cakap, saat tu juga tuan-tuan kan dapat. Itu makbul nak berdoa dia. Okey, ini dia punya keadaan dia. Okey, pancuran emas. Okey, pancuran nombor 3 tu dengan pancuran air atau pancuran ramah dia pakai pancuran emas. Okey. Dalam lengkungan nombor 5 tu, saya kata itu adalah Hijr Ismail. Okey, siapa berjawab kat saya dekat mana malaikat Jibril pernah solat? Dekat belah mana tuan-tuan? Ni orang tak tahu sangat. Depan pintu Kaabah, dekat nombor 12 tu depan. Betul ke mai? Kat situ. Sebab itu hanya orang tahu dia akan solat kat situ. Situ dah tempat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni apa dia jawatan dia? Ketua kepada malaikat tu. Semayang kat situ tuan-tuan. Kita ketua kampung ni nak semayang pun puas. Allahu Akbar. Ada ketua kampung ni? Ada? Malu tak balik. Saya ketua kampung juga tuan-tuan. Saya ni memang tamak. Segala ketua saya pegang ni. Ketua kampung saya dah, semua benda saya pegang. Tamak saya ni. Okey. Nak cakap bini ketua kampung dia tak ada? Tak ada, alhamdulillah tak balik ni. Okey. So nak cakap okey. So Hijrah nombor 5 tu pun sekarang ni payah tak ada nak dapat. Payah. Saya tahun 2022 dia dapat. Kita tahulah 2022 tu doa dia banyak sangat, Allah makbulkan rezeki sangat tuan-tuan. Dapat saya sorang-sorang semayang situ. Kalau tuan-tuan perasan ada gambar saya viral dulu. Sekali je lah viral, tapi riak ni macam hari-hari viral tak. Saya pernah viral gambar saya semayang situ dulu dapat. Rezeki sangat. Sini pun baca rumah pun sama. Kalau kat sini abang panas, siapa lagi nak pergi umrah akak? Yang dia nak pergi umrah ni. Okey. Siapa yang pergi nanti dekat Mekah ni, kan ni musim sejuk, tukar doa dia. Kalau pergi panas, doa lain pula. Saya bagi doa kalau saya sejuk. Doa senang je. Doa ni dia dia sangat. Okey, kalau sejuk sangat, ya Allah Tuhanku sejuknya. Jangan cakap ya Allah kau tak tahan, jangan. Ya Allah Tuhanku, pemudahkan usaha aku, badan aku sejuk tak tahan, tapi aku nak tetap beribadat padamu. Bila kekuatan berlaku. Cukup ni tak? Jadi okey tu. Ya Allah harusnya lah kata, tapi bagilah kekuatan. InsyaAllah tuan-tuan. Itu air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Tak usah selok lah bawa air mineral daripada Malaysia ni, bawa minum sana. Pandai lah. Tahu pandai Pandai tahu pandai? Tak tahu pandai? Akak orang mana kak? Oh, Padang lah. Saya orang Lipih. Okay. Dia hanya orang faham tahu pandai tu apa. Okay. Baik, pandai ni kata kalau bahasa orang kata, bahasa di kasar dia orang kata dia tak tertik lah. Okay. So kat sana minum air Zam-Zam setiap saat. Air Zam-Zam pun dah ada juga minum dia. Okay. Bukan macam kita go minum air Wonder Plus. Okay. Pandang Kaabah, baca niat. Jangan kata air itu menyembuh penyakit, tetapi dia sebagai perantara. Betul kan? Niat takut syirik nanti. Okey. Ni tengok. Okey, kita akan mula daripada, kalau ikutkan untuk kita tawaf, tengok tu nombor 13 kita apa? Garis mama di air bumi. Okey, kalau kita nak mula tawaf daripada mana? Sebut ke saya. Nombor 1 tu apa? Hajar Aswad. Nombor 13. Betul ke Mat? Betul ke? Dia ada garisan dia, betul? Okey, kena ikut garisan tu. Sebab tu jangan tinggalkan mutawif. Sekarang tiba-tiba orang tu dia mula niat daripada nombor 10. Jahanam. Kena tahu. Ikut mutawif, okey? Okey, baik, next. Tengok tu. Peta tawaf dari Kaabah 7 pusingan. Satu pusingan di antara 350 meter ke 500 meter. Yang ini pun ini sekadar dia punya gambaran. Jangan nanti kira. Sebab tu muncul tak letak kaki. Kalau dia kata contoh satu tawaf bersama dengan 500 kaki, dah satu dia pula dia beritahu dia kira 1 2 3. Habis sampai ke tawaf. Kau baca apa tu? Taklah kira. Sebab tu ustaz main gambar satu tawaf tu 500 kaki dia kira jahanam. Itu jangan. Kalau bahaya jangan ambil benda ni lah. Ini sekadar maklumat je lah. Okay? Jangan dikira bang. Jangan kira rugi. Kalau pergi-pergi bayar 7,000, bayar 14,000 semata-mata nak kira berapa kaki. Okey, boleh bala kan? Okey, next. Okey, ni soal sunat tahu. Okey, next. Ni sama tadi. Okey, sa'i. Okey, sa'i pun sama. Okey. Okey, tempat niat kami, tempat niat kami. Okey.
Sa'i ni okey, mesti lakukan selepas tawaf. Macam kata tadi, itu adalah tadi gabung tertib. Mana selepas tawaf kita akan buat pada sa'i. Sa'i mesti bermula daripada Safariyah pula. Safa, Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jangan pandai-pandai pula. Dan dia ada kat Bukit Marwah, dia nak mula pada Bukit Safa. Okey, nak tanya dah sedikit. Tak apa, kita jangan malu. Betul salah kita betulkan. Macam saya juga, saya bercakap kalau salah betulkan. Betul, kita proses belajar. Tak ada manusia yang perfect. Okey. Baik, nak tanyalah, apa kisah Bukit Safa dan juga Marwah ni? Siapa boleh beritahu? Kisah tentang siapa? Nabi Ismail. Dia berlari-lari untuk dapatkan air. Air tu air apa tuan-tuan? Air Zam-Zam, air terbaik di dunia. Air Zam-Zam ni tuan-tuan minum, kalau dah minum, Allah, kita dah habis umrah tu dekat okey, tinggallah je lah. Okey, perempuan jaranglah dia nak botok ke kepala, jangan pula balik ke tak kenal dah. Mak dia kata, anak siapa lah kau bawa lah, tu anak dia berbotok, tak lah, tinggallah je. Okey, baik. Lepas tu okey, memotong sekurang-kurangnya 3 rambut. Lepas tu bagi lelaki mencukur kepala, afdal. Okey, kemudian bagi yang tiada rambut, memadai untuk lalu. Bermaksudnya dia ada 2 orang. Satu orang dia datang memang rambut dia macam ni, macam saya ni. Kemudian umrah pertama dia dah botak, kali kedua dia dah botak. Itu kata lalu. Ada orang memang dia tak berambut, dia suka second macam. Tapi ada juga dia tengah-tengah dia ada rambut. Okey, ada rambut, maksudnya gunting dalam belakang tu. Okey, yang memang botak dia memang dia tak ada rambut. Okey, dia gugur tu kita lalukan saja syarat. Okey, bagi perempuan haid belum tahlul dengan rambut yang digunting perlu dimasukkan ke dalam botol atau bekas kotak ke apa, okey, dalam bekas yang tersimpan. Okey, next. Okey, tertib. Ni kata kita kena buat ikut turutan dia. Buat turutan dia satu-satu. Apa-apa rukun umrah wajib dikerjakan satu demi satu. Ya. Perempuan kenapa mesti simpan dalam botol? Okey, ketika haid. Itu sebab tak sampai di situ. Okey, ketika haid. Okey, ketika dia dalam keadaan tidak bersih. Okey, maksudnya kalau ketika bulan biasa boleh, tak masalah. Okey, dia haid saja. Okey, baik. Ni kita ikut turutan dia. Okey. Okey, next one. Okey, tertib takbir. Apa dia? Okey, kecuali okey hitam. Ini hitam ni benda ni kita kata sekadar ambil tahu, tapi sekiranya dekat sana tuan-tuan tak tahu, boleh tanya dengan pihak sana. Apa kesalahan tuan-tuan buat lah. Tapi biasanya kalau biasa-biasa degerengan tu, insya-Allah boleh. Okey, yang macam kata terpakai. Cuma kata ada perkataan ter. Ter tu biasanya dimaafkan. Okey. Okay, next. Okay, next. Okay, tawaf wada'. Okay, tawaf wada' ni adalah tawaf selamat tinggal. Ini pun sama. Dekat Madinah pun ada, kat juga ada. Wada' ni maksud dia selamat tinggal. Hai, bye-bye. Inilah tawaf paling berat bagi orang nak buat. Dia tetap sama, dia berapa pusingan? 7. Asal nama tawaf 7. Jangan memandai-mandai nak kurangkan. Dia tetap 7. Dia pula guna dia punya hukum satu saja tawaf wada'. Dah 7. Okey, maknanya selamat tinggal. Dah habis kita pucuk 3 kali, kita lambai, kita pusing belakang. Dan lepas tawaf wada' kita tidak boleh shopping. Macam mana shopping lah. Kalau rasa-rasa beg akademik patah sial tu banyak, barang lagi boleh buat, belilah. Okay. Beg akademik patah sial saya panggil tuan. Okey. That's wada'. Okey, ni kita akan tinggal. Biasanya tawada' ni dia akan buat secara berkumpulan lah jemaah. Kalau pergi dengan insaf punya tim lah. Kalau pergi dengan tiram lah. Kalau dia pergi dengan Andalusia lah. Kalau dia pergi dengan Haramain lah. Kalau dia dengan Raudah lah. Okey, berkumpulan. Maknanya habislah kita punya kat sini. Kalau kita bermula di Mekah, maka berangkatlah kita pergi ke Madinah. Tapi kalau kita pergi ke Madinah dulu, pergi sini, maka berangkatlah kita pergi ke airport. Waktu itulah cakap, kalau boleh sampailah lagi. Atau ayat lah, biasa semua orang nak sampai. Apatah lagi orang tak pernah sampai, pasti nak sampai insyaAllah. Okey, next mari kita. Okey, sejarah Duta Suci Mekah. Yang ni bahasa saya tak masalah lah. Okey, ini tuan-tuan boleh study. Okey, next.
Lagi. Okey, lagi. Okey, selepas menunaikan umrah, okey, sebelum balik menunaikan umrah. Okey, ni biasalah. Ini kalau kita balik umrah, ni lah benda-benda yang tak boleh kita tinggalkan. Memang kena tinggal lah. Kata umrah pun kena tinggalkan. Okey, dosa-dosa, maksiat semua tu mengakalkan meningkat sifat-sifat murni. Okey. Biasa tanda-tanda umrah makbul. Tu. Amalan pengetahuan agamanya meningkat. Kalau sebelum orang kata apa, dia biasa je, tiba-tiba balik tu dandan pula jadi warak, jadi imam kan. Itu mungkin. Itu antara yang doa dikabul. Okey. Baik, sentiasa melaksanakan solat. Itu biasalah. Macam saya dululah. Dulu masjid ni payah. Orang selalu cakap pergilah masjid ustaz, pergilah masjid ustaz. Takkan nanti ustaz. Sekarang ni ustaz di belakang, akan datang ustaz di depan. Tetaplah pergi juga. Tapi bila kita pergi tu betul, kita akan pergi masjid berjemaah. Kita akan seronok pergi masjid ni. Okey, sentiasa muliakan masjid. Itu kita sama. Okey, next. Okey, ini pertama. Ni bacaan ni sekali tadilah. Bacaan ketika tawaf. Nanti kata baca, alhamdulillah. Kalau tak boleh tak batal. Kalau tuan-tuan tu kata ada orang dia baca, ingat kalau kau kata kita baca tak tahu makna pun kita rugi. Kita tahulah makna dia apa. Contoh subhanallah wa bihamdihi wallahu akbar. Kita tahu apa dia punya makna dia baru bagus. Saya kata tak boleh, kalau tak nak baca macam ni, bacalah apa-apa saya doa, baca Al-Quran pun boleh. Tak masalah. Kalau tuan-tuan hafal surah-surah, baca, tak masalah. Okey, jadi 7 pusingan tadi lengkap. Okey, next. Okey, next. Lagi. Okey, baik. Ini perkara perlu dipelajari lah. Perlu pelajari. Okey, so pergi kita buat solat sunat taubat. Bertaubatlah dulu. Dekat sana pun boleh buat juga. Ingat, bertaubat bukan sekali, tetapi banyak kali pun boleh, tapi dengan betul-betul hati kita. Tapi so kat sana pun buat. Solat jenazah kena buat. Sana setiap solat fardu ada solat jenazah. Sebab tu sana lepas sembahyang fardu, dia terus sembahyang solat jenazah. Kalau tuan-tuan baca kat rugi. Kalau boleh solat jenazah buat kat sana. Jangan miss lah, jangan rugi. Kalau tak buat rugi. Okey. Kalau tak buat rugi sebab ganjaran dia besar. Kan saya kata tadi, dekat Mekah 100,000. Dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi 1,000. Tuan-tuan bayangkanlah. Tapi jangan balik kantor, balik ke Temelur tak nak sembahyang. Kenapa? Saya tu dekat sana, saya rasa berjuta dah pahala ni. Relax dulu seminggu ni tak buat. Jana gitu. Okey. Ni okey. Solat atas kapal terbang ni pun sama. Ini pun kena belajar juga. Saya tu memang merasa juga. So, memang semua orang akan merasa lah sebenarnya main atas kapal terbang ni. Jangan pelik kiblat. Bila kapal terbang kejap pusing sana, kejap kita pusing. Kenapa? Kiblat sana dah tadi saya tengok. Tak ada. Bayang je. Allah ni Maha mengetahui, dia tahu. Tugas kita sebagai hamba, kita buat aja dengan seikhlas hati kita. Okey, bukan hak kita. Bang, salah tu bang, kiblat sana. Mati member. Rakaat pertama kiblat sini, tiba kan masuk rakaat kedua kiblat sana, tak pusing badan. Mana boleh pusing kursi kapal terbang tu kan. Jadi buat aja. Okey, bukan hak kita nak menentukan. Okey, next man. Okey, persoalan dasar. Okey. Jadi soalan lah. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi ke lain? Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya ataupun nak tambah ke? Tak ada? Tak ada? Ya. Okey. Okey. Ya. Okey, bagus. Soalan baik. Okey, memang biasa. Kita biasa buat umrah, kita katalah kita macam mana pun kita selesaikan diri kita dulu. Bila kita nak buat umrah, katalah pada arwah mak kita atau ayah kita ataupun sahabat kita ke, power tak payah biar ke dia. Okey, kalau ada power ke kan sayang sangat terlantak dia nak pergi begini ke apa dia. Okey, maksudnya nak buat, tuan-tuan dah habis buat umrah tuan-tuan nak buat untuk orang lain, kena pasal mikat baru. Betul ke mat? Kena mikat baru. Tak boleh jamak. Ya Allah, tangguh sahaja aku buat tawaf 7 pusingan kat atas diriku, kat atas mak aku. Tak boleh. Abang kena buat sama. Saya pernah tu kes budak ni, dia budak Kedah. Tapi rezeki dia mak ayah dia tak ada, dia tinggal beradik je. Dan yang rezeki dia pula, dia bawa adik dia ni, dia kena sebagai kata mentor tapi kurang. So kuatnya budak ni, budak perempuan ni, dia buat satu hari tu berapa umrah, dia buat untuk mak ayah dia semua sebagai beradik dia. Tu kalau buat tu 7 kali dia pasal niat dan kena bulan. Kalau 5 orang 5 set. 5 set maksud 7 pusingan tawaf, 7 pusingan sa'i dan 7 tahlul. Tu buatlah. Habis yang tuan-tuan tu semua buat pula pasal mikat pergi buat. Kena buat gitu. Tak boleh nak jamakkan sekali gitu. Tak boleh. Kena faham tu.
Kalau orang tu nak make up Keluar. Biasa itulah cari dia ada situ ada taksi. kita kena grab kan. Grab boleh. Kalau Grab boleh. Kalau tuan-tuan nak tunggu sekali dengan yang waktu kita keluar tu boleh. Tapi itulah kata tuan rugilah nak buat. Kejarlah sebanyak boleh umrah tu. Kejar. Okey. Okey. Kalau buat umrah, kena macam betul lah untuk anak kan. Boleh. Kena ambil balik. Boleh tak masalah. Boleh nak buatkan untuk dia. Cuma kita lah kena kuat. Tapi pesan, contoh Kak Ati pergi dengan suami, husband. Okey. Jangan pula bang, ayang buat tawaf 7, abang pergi buat sa'i untuk siapa? Untuk nopal. Tak boleh. Mana boleh berbagi gitu, tak boleh. Kena akak kena buat sampai habis. Jangan pula memandang, alhamdulillah. Cepatnya kau buat hati. Yelah, aku bahagi dengan suami aku tawaf je. Suami aku kata tak apalah, dia kata abang tak boleh kena panas sebab pejabat abang biasa aircon, abang nak sa'i. Abang buat sa'i. Lepas tahlul dia rambut tu 3. Tak apalah, kami kena 4, akak 2 lay, dia 2 lay. Tak pernah buat orang. Jangan pandai-pandai nak ubah benda tu dia tak boleh, jangan buat. Maksudnya dia tetap kena buat seorang. Set kena siap. Okey? Okey, next soalan lagi. Ustaz. Ya. Contoh ini foto. Satu kita nak hadiahkan nak kerjakan untuk mak kita. Satu orang satu kali ikut Betul. Satu umrah satu mikot. Mikot ni maksud dia sempadan Mekah, tempat bahasa niat. Dia tak boleh dalam Mekah, tak boleh dalam hotel boleh. Okey? Satu mikot. Satu niat tu dekat tempat luar tu. Biasa pendekat tu lah Masjid Aisyah kan mai. Pendekat tu. Dekat dalam 10 minit, 5 minit itu je Grab ni. Tapi kalau musim biasa ni untung, memang mudah. Terus kata nak pergi musim puasa, saya nasihat awal-awal. Sebab itu ada juga musim puasa kan. Kalau saya nasihat lah awal-awal. Tak salah nak ni. Sebab apa? Sebabnya belum puasa, orang memang ramai 10 malam terakhir ni. 10 malam terakhir, sebab saya dah rasa dah 10 malam. Tapi cuma belum puasa ni duit jimat banyak lah. Siapa yang nak jimat duit boleh pergi. Sebab apa? Orang banyak sedekah makanan. Halal. Dia semua halal dia. Tapi tak adalah sana nasi berani ikam yang mimpi lah. Sana yogurt, kurma kan. Tapi kenyang dia sebenarnya. Kod tu kat orang. Roti pun roti yang ada bubur cengkeh tu. Okey? Dia ada macam waktu macam tutup tu, macam kita nak buat macam kurang kan. Macam waktu ni orang bagian kita buat tutup. Okey, tutup waktu solat fardu sahaja dan solat Jumaat. Solat Jumaat. Biasanya akan merasalah solat Jumaat nanti. Yang perempuan waktu solat Jumaat dia kena keluar daripada kawasan tu, Mekah tu. Dia keluar, dia duduklah pandai lah ikut. Satu kita pesan, yang bakal pergi orang Arab ni dia kasar. Kalau dia tak bagi solat tuan-tuan, contoh dia tolak je. Tuan-tuan tengok kat akhir dia kira benda dia. Itu beza dengan Madinah. Dia kalau orang Arab ni dia tolak semacam je kata. Kalau Madinah tau, tengah solat dia tunggu ke habis. Siapkan dia pegang, dia suruh kita keluar. Okey. Kalau Mekah tak ada, dia tolak je kepala kita. Tuan-tuan bertengkar lah macam mana pun marah dia. Dia selamba je muka dia. Tu beza Mekah dengan Madinah. Okey. Okey lagi? Ada soalan lagi? Okey, ada soalan lagi apa? Ustaz, saya nak tanya, Ustaz kata tadi Ustaz solat dekat depan Multazam kan? Adakah Ustaz semayang dalam lingkungan tu kan atau di belakang? Okey, saya pernah merasa sekali dia semayang dalam lingkungan tu. Tak tahu lagi saya kenapa. Saya dapat masuk seorang tu tahun 2022. Saya dapat merasa semayang tu. 22 ke 13? 2022 Itu banyak guard ni kan? Ya, sekarang tak boleh dah, dia tak bagi. Hanya anak-anak pembesar saja boleh. Tu kata tuan, tapi tuan-tuan kena faham lah. Akhir zaman. Kita kena tahu tu je. Sebab itu tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan cakap, ya Allah Tuanku, aku pergi ni kerana aku nak bertaubat di akhir zaman. Saya belum malah cerita lagi sebab ni bukan kuliah subuh. Kalau saya cerita bab-bab akhir zaman 1500 tahun tu kan panjang sampai ke maghrib gitu kan. Sebab saya nak puasa selalu dengar ceramah kita, hobi saya. Lepas tu saya kata nak jadi ceramah, pertama kriteria dia kuat beletir. Nak memantapkan kuat beletir tu bontot ayam. Kalau orang tu kata makan bontot ayam homeh, tahu homeh kan? Homeh ni becok. Orang lebih homeh. So makan bontot ayam. Jadi berceramah saya ni. Okey, lagi ada soalan lagi? Okey, nasihat. Okey, sampai tu. Okey. Yang mana pergi tu nanti, ada kata pergi dan bakal pergi, insya-Allah akan sampai semua. Banyakkan solat dekat Mekah ni.
Orang kata nak solat apa Ustaz? Selepas solat fardu. Katalah Zuhur. Okey, bezanya bang, saya tak nak ambil musim sejuk. Yang musim sejuk ni dah tahu sejuk kan? Musim panas ni kita dah musim panas. Dekat Mekah, Allah ni dah bagi akal pada manusia. Mozeknya ada tu tuan-tuan tidak akan rasa panas. Betul. Betul. Panas terik ni, cuba tuan-tuan ubah mozek ni pasang kat luar tu pergi sujud. Na'udzubillah, melegak otak. Kat sana tak ada. Dekat Mekah tuan-tuan, panas macam musim panas. Saya belum berpuasa ni, mengelupas bibir ni. Tak boleh duduk. Saya memang tak tahu lah perangai saya. Memang saya tetap nak semayang dekat depan Kaabah tu. Sebab saya kata dah niat kita nak pergi kat sana keluar belas ribu tuan-tuan. Bukan keluar 100 kan. Sedangkan kalau kita pergi ke ni lah, ke Langkawi kan. Dalam ni kita akan borak sikit-sikit apa yang tuan-tuan rasa. Mungkin tuan-tuan nak belajar daripada saya, nak tahu daripada saya macam mana kita boleh dapat nak pergi umrah ni. Kaedah dia. Saya senang je. Sebab saya asal daripada orang susah. Lillah ta'ala kena Allah. Ayah saya meninggal, saya hanya berbekalkan sebuah motor Suzuki Jet buruk. Ni cerita benar. Mak saya tahu. Saya menanggung 4 orang adik-beradik saya. Tapi Alhamdulillah dengan nama Allah, adik-beradik saya 2 orang dah PhD. Saya ada Master in Psychology. So saya nampak saya kerja besar. Saya Master in Psychology. Saya dulu silap landasan saya more pada politik. Okay, so sekarang ni saya adalah ketua peroka dan pada masa sama saya dah timbalan ketua peroka Negeri Pahang, nombor 2 dalam Pahang. Asal saya orang pandai, motor buruk mesti rumput. Tapi sebab apa? Saya niat, saya kata dengan orang saya tidak akan berkahwin selagi pada mak saya ada. So pada hari ini saya masih menghambakan diri saya berbakti pada mak saya. Alhamdulillah rezeki saya mencurah-curah. Saya ada 6 cabang rezeki saya masuk. Tetapi niat saya kerana Allah untuk bantu orang dan kerana mak saya. So mereka tanya saya macam mana lagi umrah ni, kan saya ajar. Jangan takut nak pergi dengan tiram ke tu, kata dengan lobster ke ketam ke udang boleh. Tapi niat kita kena sama. Okey, boleh? Okay, jom kita keluar, saya tunjuk pakai ihram. Sambil itu nak tanya boleh tanya, saya tunjuk sambil itu tawaf kita mula pada mana. Okey? Okey, jom.